Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira jarang dibincangkan tapi merupakan topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kami di program Ruang Bicara hari ini ialah bersama hentikan kusta. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang penyakit kusta itu sendiri, mungkin ramai di antara kita, terutamanya generasi muda yang mungkin pun tidak tahu tentang penyakit kusta ini sebenarnya. Dan saya sendiri pun bila membangkitkan isu ini kepada rakan-rakan, mereka bertanya apa tu penyakit kusta sebenarnya dan bagaimana kita nak mengetahui bahawa seseorang itu terkena penyakit kusta. Jadi inilah antara pencerahan yang akan kita dapatkan daripada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya dua tetamu ini, iaitu yang berbahagia Dr. Sharifah Rusniza Said Noncik yang merupakan pakar perunding dermatologi di Hospital Kuala Lumpur. Jadi Dr. Sharifah, apa khabar? Baik. Ini pertama kali ya, Doktor? Ya, pertama kali. Jadi just relax dan kita kongsi-kongsikan pandangan-pandangan menarik berkaitan dengan isu ini. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada tetamu yang sudah bersiap sedia, iaitu Dr. Muhammad Hafizuddin Azman yang merupakan pegawai perubatan di Pusat Kawalan Kusta Negara Hospital Sungai Buloh. Jadi Dr. Hafizuddin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pun pertama kali ya. Terima kasih atas jemputan. Pertama kali di sini. Menarik. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang mungkin jarang dibincangkan tetapi amat penting dan relevan sebenarnya. Jadi kalau anda juga yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini ataupun isu ini, jadi seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 03 2697 9768. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita mulakan dululah dengan Dr. Sharifah sendiri. Macam saya sebut tadilah, mungkin ramai tak mengetahui sebenarnya tentang penyakit kusta ini, walaupun penyakit ini dikatakan antara penyakit yang tertua sebenarnya di negara kita. Dan ramai juga bertanya kepada saya apa sebenarnya penyakit kusta itu sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh dapat pencerahan daripada Dr. Sharifah tentang isu ini, Doktor. Okey, ya seperti yang dicakap tadi, memang penyakit kusta ni sudah lama direkodkan sejak 4,000 tahun dahulu pun memang sudah pernah direkodkan. Jadi penyakit kusta ni sebenarnya adalah penyakit berjangkit. Ia disebabkan oleh bakteria yang kita panggil Mycobacterium leprae atau secara singkatannya M. leprae. Jadi nama kusta itu sendiri adalah berasal dari perkataan Sanskrit untuk menunjukkan betapa lamanya penyakit ini dah ada, yang bermaksud dimamah. So maknanya pada zaman dahulu tak ada rawatan yang efektif. Memang penyakit ni menyebabkan kecacatan kekal kepada pesakit. So pesakit boleh mendapat kehilangan jari tangan, jari kaki, kecacatan kekal. Jadi dia dimamah oleh penyakit itu. Okey. Jadi M. leprae ni dia akan menyerang kulit dan saraf periferi kita. Jadi bila dia menyerang kulit tu, pesakit boleh mendapat ruam atau kita panggil lesi kulit, dan ini boleh berbagai rupa. Ada yang bulat, ada yang benjol, ada yang rata. Tapi warna lesi kulit ni selalunya adalah kemerahan ataupun berwarna sedikit keputihan. Jadi lesi kulit tu sendiri boleh ada hilang deria rasa. Ataupun berasa kebas. Dan sebab kusta ni sendiri boleh menyerang urat saraf, jadi pesakit juga boleh mendapat masalah saraf. Ini maksudnya dia boleh hilang deria rasa pada tangan atau kaki, dan dia juga boleh mengalami kelemahan otot. Jadi kalau dibiarkan pada masa yang lama, dia boleh mendapat kecacatan kekal. Bila doktor sebut tentang kalau dibiarkan kepada cacat terlalu lama misalnya, berapa lama selalunya masa yang diambil untuk seseorang itu mengalami ataupun mengetahui bahawa dia dijangkiti oleh penyakit kusta? Jadi penyakit kusta ni dia punya inkubasi, maknanya tempoh di mana pesakit terdedah pada kuman itu dan
bila dia mendapat gejala dan tanda-tanda tu, dia sangat luas dia punya ruang masa tu. Ada yang dalam beberapa bulan, ada yang sampai 30 tahun. Jadi selalu pesakit kadang-kadang ada yang tidak ingat di mana dia dapat penyakit ni. Selalunya penyakit ini disebarkan melalui cecair, titisan yang dirembes oleh pesakit kusta yang belum dirawat ni. Dia apabila dia bersin ataupun dia batuk, jadi dia merebak secara itu. Jadi pesakit selalunya mungkin ada ahli keluarga atau ahli keluarga terdekat mereka yang ada mengalami penyakit kusta, dan kemungkinan mereka sudah mengalami penyakit ni berpuluh tahun lepas. Jadi sebab tu kita kena cakna dari segi rupa penyakit kusta tu, dan sekiranya ada tanda-tanda penyakit kusta tu kena mendapat pengesahan daripada doktor. Kita juga nak tahu Dr. Hafizuddin lah. Ini yang menarik tentang Pusat Kawalan Kusta Negara tu. Saya sendiri pun pernah melawat sebenarnya pusat ini dan melihat sendiri mangsa-mangsa yang terkena jangkitan penyakit kusta ini sendiri, dan ialah kita sedih melihat keadaan mereka dan sebagainya. Setakat ini ramai lagi ke yang masih lagi mengalami trauma ataupun penyakit ini sebenarnya tu? Okey, bagi penyakit kusta ni sekarang di Malaysia masih ada kes-kes baru yang dikesan lah daripada bahagian kesihatan awam terutamanya. Dan tahun lepas kita ada 256 pesakit baru yang kita dapat kesan. Ini peningkatan 40% lah daripada tahun sebelumnya, 180 lebih. Dan biasanya dalam 5 tahun kebelakangan ini kita punya jumlah dalam 150 ke 200 orang kes barulah. Apa yang menyumbang kepada trend tersebut? Ya. Jadi peningkatan tahun lepas ni kita dapati daripada pemerkasaan, program-program pengesanan secara aktif pesakit-pesakit kusta dan juga kontak rapat pesakit kusta. Ini bersasaran dengan aim WHO untuk eliminate kusta ni pada tahun 2030. Dan KKM sendiri sudah mengeluarkan strategic plan bagi tahun 2021 sehingga tahun 2030 yang mensasarkan empat tujuan. Yang pertamanya pengurangan 70% kes-kes baru. Yang kedua pengurangan sehingga 90% grade 2 deformity. Grade 2 deformity ini adalah kecacatan yang seperti yang Dr. Sharifah terangkan tadi. Dan 90% pengurangan daripada kalangan kes-kes baru kanak-kanak. Dan seterusnya yang keempat, tiada lagi kes kusta dalam rakyat tempatan. So berdasarkan 4 strategic plan ini, so tahun lepas banyaklah program-program pengesanan yang dibuat dan seterusnya peningkatan kepada kes tahun lepas lah. Dan hopefully dengan program yang kita buat ni, tujuan asal WHO untuk eliminate kusta by 2030 itu tercapai. Setakat ni berapa ramai lagi pesakit-pesakit kusta yang masih ada di Pusat Kawalan Kusta Negara? Di Pusat Kawalan Kusta kita ada dalam 100 orang bekas pesakit kusta. Dia orang ni duduk sini mungkin daripada tahun 1940-an, 1930-an. Sudah lama, dan masa tu belum ada ubat-ubatan, dan kebanyakan mereka pun ada kecacatan kekal, grade 2 deformity lah. Sehinggalah ubat-ubatan diperkenalkanlah tahun 1940-an, Dapsone dan dan seterusnya multi drug terapi lah. Dan dalam PKKN ni dijalankan program-program rehabilitasi dan juga cara untuk survive dekat luar lah. Sebab tu sekarang ni dia menjalankan aktiviti macam biasa dalam PKKN. So total kita ada dalam 100 orang pesakit. Selalu je Dr. Sharifah, golongan bagaimana sebenarnya yang mungkin mudah terdedah kepada penyakit kusta ini sebenarnya, doktor? Sebenarnya kalau seseorang itu merupakan kontak rapat kepada orang yang memang sedia ada penyakit kusta. Okey. Ya. Jadi selalunya kontak rapat tu yang kita perlu pantau kerana mereka boleh mendapat penyakit kusta tu selepas bertahun-tahun. Tapi boleh tak mereka diberi rawatan sebelum
penyakit itu merebak dalam tubuh badan mereka sebelum mereka mengalami kecacatan dan sebagainya, kalau kita mengikut pada trend perubatan sekarang ini? Sekarang ni sebenarnya kita baru saja mulakan kita panggil single dose rifampicin ataupun dos tunggal rifampicin. Jadi dos tunggal rifampicin ni akan diberi kepada kontak rapat penyakit kusta sebab dia boleh mengurangkan risiko untuk pesakit itu mendapat kusta. Jadi ini adalah untuk pencegahan. Tapi kalau pesakit itu sendiri memang kita periksa memang sudah mengidapi kusta, jadi mereka akan dapat rawatan yang sepatutnya yang kita panggil multi drug therapy yang daripada WHO dibekalkan kepada semua negara secara percuma termasuk Malaysia. Mungkin Dr. Hafizuddin juga ingin menambah dalam isu ini mengenai rawatan kusta itu sendiri. Apakah doktor melihat bahawa ianya telah memberikan impak ataupun kesan yang cukup positif sebenarnya dalam mengawal penyebaran penyakit ini sebenarnya secara keseluruhannya? Ya, seperti yang Dr. Sharifah terangkan, selepas diperkenalkan multi-drug terapi, dia sudah tidak ada penyebaran yang meluas macam dululah. So, di pihak KKM, adalah sangat penting untuk mengesan awal pesakit. So ada dua kumpulan yang kita akan sasarkan lah. Golongan yang berisiko tinggi dan juga kontak rapat pesakit-pesakit kusta. Kementerian telah mewujudkan satu program modul LAKA, latihan, kesan, analisis, rawat dan rujuk bagi kes-kes kontak rapat ni. Jadi dia banyak peringkat lah, sama ada di peringkat KKM, sektor TB kusta, di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri, ataupun di peringkat Pejabat Kesihatan Daerah. So pelbagai so setiap lapis ni dia berbeza involvement dan juga tempat-tempat dia lah. Jadi yang pentingnya kita kesan awal yang ada dua tujuan lah. Satunya, bila kita kesan awal, kita boleh mengelakkan penyebaran. Yang keduanya, bila kita kesan awal, ubat-ubatan diberi awal dan dia boleh mengelakkan komplikasi lah. Bila you sebut tentang kesan awal itu, apa tanda-tanda yang yang boleh kita treat ataupun ditunjukkan oleh mereka yang disyaki menghidapi penyakit kusta ini, tuan? Okey, satunya seperti yang Dr. Sharifah terangkan tadi, satunya dia ada lesi kulit, dia ada lesion dekat kulit dia lah. Sama ada dia macam bentuk ruam lah, sama ada dia timbul ke flat ke, dan biasanya di kawasan itu dia hilang dari rasa dia. Okey, ataupun lagi satu cara adalah dia punya penceritaan kepada pesakit kontak rapat itu adalah kita pesakit itu berisiko tinggi. Jadi ujian susulan diberikan dan kita boleh detect dia sebagai leprosi lah. Kita teruskan ubat-ubatannya. Okey, satu aspek juga barangkali Dr. Sharifah, saya juga tertarik hati kalau saya mengikuti kenyataan yang dikeluarkan di media baru-baru ini lah, tentang kusta yang berlaku di Malaysia ini. Kusta mencatatkan peningkatan 142 kes pada tahun 2021 dan kemudiannya meningkat kepada 164 kes terlepas itu tahun 2002. Jadi kenapa ini berlaku? Di mana kelonggaran yang mungkin mengakibatkan berlakunya peningkatan kes penyakit ini sebenarnya? Kita suspek yang peningkatan tu sebab sebelum ni ada COVID-19, jadi ada tempoh kawalan pergerakan. Jadi pesakit kurang datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi sekarang ni dengan sudah tempoh PKP itu sudah habis, jadi pesakit sudah mula datang ke hospital dan seperti Dr. Hafizuddin cakap tadi, memang mereka pun sedang mengadakan active case detection. Jadi secara aktif mereka mencari pesakit-pesakit kusta ni, lebih-lebih lagi di kawasan yang endemik. Jadi yang datang ke hospital ni kita panggil passive detection. Maknanya mereka sendiri sudah ada gejala baru mereka datang ke hospital. Tapi yang active case detection ni mereka sendiri pergi ke kawasan-kawasan endemik dan
cuba mencari pesakit-pesakit yang mungkin tidak sedar mereka ni ada leprosi. Jadi sebab itu pengesanan tu bertambah, jadi kes pun bertambah. Baru-baru ni katanya kes yang agak membimbangkan berlaku di Pahang kalau tak silap saya. Pahang. Tak tahulah, mungkin doktor ada info tak berkaitan dengan isu ini? Ya, di Pahang ni biasanya pengesanan kes ini tingginya di kawasan orang asal. Okay, dan kebanyakannya di bahagian Pahang lah, dipanggil Pekan dan sebagainya. Jadi dengan active case detection dan juga ada kes-kes di situ dan program-program bagi mengesan kontak rapat dijalankan di kawasan-kawasan tersebut. So bila dijalankan program tu, kita boleh mengesan lebih ramai pesakit di situ lah. Tapi memang kebanyakannya dalam kalangan warga negara ni, kebanyakan pesakit yang baru adalah dalam kalangan orang asal. Ya. Saya tertarik hati sebenarnya Dr. Hafizuddin yang ingin mendapat pencerahan daripada doktor sendirilah di Pusat Kawalan Kusta Negara itu sendiri. Jumlahnya alhamdulillah dikatakan menurun, tetapi yalah, mereka akan ditahan di sana. Adakah kerana takut supaya penyakit itu tidak berjangkit kepada masyarakat lain ataupun kepada masyarakat sekeliling, ataupun kerana memang itulah cara yang terbaik sebenarnya untuk mengawal penyebaran penyakit kusta ni? Okey. PKKN ni ditubuhkan pada tahun 1926. Jadi pada waktu tu di Malaysia ni banyak kawasan-kawasan leprosi yang ditetapkan. Yang paling popular ni di Pulau Jajak, Pulau Pinang lah. So pada tahun 1926, kerajaan British masa tu dia mewujudkan PKKN ni dan dikumpulkan semua pesakit-pesakit leprosi daripada Pulau Jajak, Sentul, Kelantan, Terengganu di Sungai Buloh ni lah. Okey. Jadi sejak daripada itu memang pesakit duduk dalam tu rehabilitasi. Even dalam tu pernah ada mata wang sendiri, ada balai polis, penjara, kedai makan semualah. Jadi selepas ubat tu dijumpai, dan mereka ni dirawat, so ada yang memilih untuk keluar kepada komuniti, balik kepada ahli keluarga, dan ada yang memilih untuk kekal di situ. Jadi siapa pesakit yang ada di PKKN sekarang ni adalah pesakit yang memilih untuk kekal di Sungai Buloh lah, dan menjalani kehidupan harian macam biasa. Tapi timbul tak masalah untuk mengekalkan golongan ini di pusat ini? Setakat ni tak pernah ada masalah besar. Cumanya kita macam menjaga kampung lah. Ada masalah kewangan, masalah elektrik, air, semua tu lah. Masalah rumah, maintenance semua lah. Tapi tak ada masalah major lah. Okey, kita akan sambung lagi Dr. Hafizuddin dan juga Dr. Sharifah. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin ada persoalan dan juga pertanyaan yang ingin anda lontarkan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan di program Ruang Bicara hari ini. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda melalui satu talian yang kami sediakan, iaitu di 0326979768. Jadi kita berehat dulu buat seketika. Jumpa lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang bersama hentikan kusta. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Hafizuddin Azman dan juga Dr. Sharifah Rosniza Saidnocik yang berada bersama saya di studio. Saya tertarik hati jugalah bila doktor sebut tadi tentang Dr. Sharifah tentang rawatan WHO multi drug therapy itu sendiri, dan apakah ianya telah pun membawa kesan yang cukup berkesan seperti apa yang Dr. Sharifah sebut tadi. Tetapi ada tak terdapat inovasi dalam teknologi perubatan itu sendiri yang sebenarnya memberikan satu kesan dan juga impak yang cukup berkesan dalam usaha untuk mengawal penyebaran penyakit kusta ini? Buat masa sekarang, bila kita bercakap tentang inovasi, kita baru saja memulakan projek di bawah Digital Health Research and Innovation, iaitu satu unit di bawah National Institute of Health di Siti Alam. Jadi kita sekarang sedang membangunkan aplikasi untuk mengesan penyakit kusta ni dengan menggunakan AI.
di kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita akan mengumpulkan imej-imej daripada pesakit kusta kita, dan kita akan gunakan imej-imej ini untuk dijadikan data untuk membina sistem AI ini. Jadi apabila aplikasi mudah alih ini sedia digunakan, doktor boleh mengambil gambar lesi kulit pesakit mereka, dan AI ini boleh memberitahu sama ada pesakit ini ada kebarangkalian menghidap kusta atau tidak. Jadi sekiranya pesakit itu ada kebarangkalian menghidap kusta itu, doktor tersebut hendaklah merujuk pesakit ini kepada doktor yang bertauliah untuk merawat kusta dan mengesahkan penyakit kusta itu. Jadi projek ini baru saja dimulakan Jun tahun lepas. Jadi masih lagi dalam fasa pengumpulan imej-imej ini. Tapi kalau kita juga ada menggunakan kaedah baru untuk mengesan rintangan antibiotik M-Lepre ni kepada antibiotik yang kita beri buat masa sekarang. Jadi ini menggunakan kaedah PCR. Jadi keputusan kerintangan antibiotik ni kita boleh tahu dalam masa 2 minggu. Sebelum ni kita mengambil masa dalam 13 bulan hingga 15 bulan baru kita dapat keputusan kerintangan antibiotik ni. Jadi ini penting untuk doktor merawat, kerana kalau kita suspek pesakit itu tidak gagal dalam rawatan atau tidak respon pada ubat yang kita beri, kita nak tahu ubat apa yang kita boleh cuba pula selepas itu. Jadi tapi masih dalam proses. Yang ini sudah ada. Yang ini kita sudah mulakan. Jadi kalau pesakit itu tidak respon seperti apa yang kita mahu, ataupun dia kes berulang, jadi kita boleh hantar ujian ini untuk melihat sama ada antibiotik yang kita beri itu adalah efektif atau tidak. Okey. Difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sakai dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Saya Ridwan ni ingin bertanya mengenai kusta. Okay, yang pertama, kita tahu kan penyakit kusta ni dia berulang kali berlaku. Adakah Malaysia ni dah dapat mencipta vaksin untuk pencegahan penyakit kusta ni? Okey, itu yang pertama. Okay. Kita tengok kan apa penyakit kusta ni kan. Dia hanya punca daripada warga asing. Jadi adakah Malaysia ni dia ada langkah-langkah untuk mencegah warga asing ni daripada berjangkit kepada rakyat Malaysia? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ni apabila orang jadi penyakit kusta ni, ni para rakyat Malaysia ni dia buat diskriminasi terhadap penyakit ni. Bagaimana langkah-langkah Kementerian Kesihatan ni untuk mengelak ni penyakit ni orang ramai ni mendiskriminasikan penyakit mereka ni. Kadang-kadang tengok dia orang ni buat diskriminasi. Jadi Kementerian Kesihatan mungkin ada pakar-pakar psikologi kan, supaya orang ni tak diskriminasi. Jadi apabila diskriminasi, jadi dia orang terasing minta ahli panel ular dalam ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan yang anda bangkitkan tu. InsyaAllah saya cuba dapatkan respon daripada kedua-dua tetamu kita lah. Ini tentang tadi tak tahulah sama ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Ridwan, Dr. Sharifah. Ini tentang vaksin. Apakah vaksin itu sebenarnya kita dah ada pun sebenarnya sekarang ini. Jadi bukan lagi satu masalah besar sebenarnya untuk menghadapi penyakit kusta ni. Sekarang ni vaksin yang untuk spesifik untuk kusta, setakat ni masih lagi dalam proses kajian. Dia panggil lab Vax. Jadi sekarang ni baru saja memasuki fasa kedua. Jadi dalam fasa kedua ni mereka sedang buat uji kaji lah kepada sukarelawan di sana untuk tengok sama ada bila diberi vaksin ni mereka vaksin ni selamat dan mereka juga dapat sistem imun badan mereka ada menunjukkan kesan yang bagus atau tidak. Jadi keputusan daripada fasa kedua ni mungkin akan kita ketahui dalam
2025 dan dia bukan dibuat di sini di Brazil. Bila Dr. Sharifah sebut tentang vaksin yang masih lagi dalam percubaan ataupun ialah eksperimental peringkat eksperimental lah. Tapi Dr. Fizuli, kalau dah ada vaksin itu apa vaksin yang kita gunakan sekarang ini dalam usaha untuk mengubati penyakit ini sebenarnya? Memang dah ada ataupun BCG. Buat masa sekarang ni belum dijalankan lagi lah. Di Malaysia ni berkenaan dengan vaksin yang Dr. Sharifah ceritakan ni. Cumanya kita ada perawatan bila dah ada didiagnose, baru kita start rawatan. Tapi dari segi yang paling hampir dengan protection adalah single dose rifampicin yang Dr. Sharifah ceritakan tadi lah. So maksudnya kontak rapat kepada kes diberikan single dose rifampicin itu. Okey, Dr. Sharifah nak menambah. Saya nak menambah ada vaksin BCG yang kita semua dapat semasa lahir. Yang itu boleh membantu mengurangkan risiko kita untuk mendapat kusta sebanyak 50%. Jadi bila vaksin BCG ni sendiri dia memang dah masuk dalam program vaksinasi kebangsaan. Jadi sepatutnya ramai rakyat Malaysia sudah mendapat imunisasi dari BCG ni, tapi dia 50% sajalah boleh protect kita. Okey, saya juga tertarik hati dengan apa yang Ridwan bangkitkan di persoalan yang kedua tadi, iaitu tentang yang membawa penyakit ini, yang membimbangkan kita ialah warga-warga asing itu sendiri. Apakah ini sebenarnya yang menjadi punca utama tersebarnya penyakit kusta ini sebenarnya? Kalau kita lihat statistik negara kita, 60% penyakit kusta ni sebenarnya masih lagi di kalangan warga negara. Dalam 40% adalah daripada kalangan bukan warga negara. Jadi memang ada sumbangan dari bukan warga negara. Selalunya Malaysia ni memang jadi pusat juga untuk orang datang untuk mencari pekerjaan, dan mereka yang datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan ini sememangnya ada dari negara-negara yang kes leprosi mereka masih tinggi. Antaranya negara? Indonesia tinggi, India tinggi, Myanmar, Nepal masih lagi tinggi, daripada saranan yang dari WHO. Tapi kalau nak ikutkan, kita memang ada strategi pengesanan. Kalau mereka datang dengan izin, mereka sepatutnya melalui proses pengesanan by FOMEMA. Tapi kita ada masalah kalau mereka adalah pendatang tanpa izin, sebab mereka tiada rekod, dan kalau kita buat diagnosis kusta pun kadang-kadang kita akan hilang, dia orang hilang dari radar. Okey, soalan yang ketiga tu saya nak tunjukkan kepada Hafizuddin lah, apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Ini pun selalu berlaku sebenarnya, doktor, ya, tentang diskriminasi kepada mereka yang mangsa-mangsa penyakit kusta ini sendirilah, disebabkan oleh kecacatan yang mereka alami dan sebagainya, seolah-olah mereka ditolak oleh masyarakat, tak dapat diterima oleh kaum keluarga sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Pusat Kawalan Kusta Negara sendiri dalam usaha mengatasi masalah seperti ini, tuan? Okey. Stigma ni menjadi salah satu cabaran kita lah di PKKN ya. Terutamanya untuk pesakit leprosi ni. Dia bukan sahaja berlaku dalam kalangan orang awam, malahan dalam kalangan warga perubatan pun masih lagi berlaku lah perkara stigma ni. Tapi dari segi komunitinya tak perlu risau, sebab selepas diperkenalkan multi drug terapi, pesakit ini sudah tidak menjangkiti kepada orang lain. Tapi stigma tu masih ada. Jadi apa yang PKKN jalankan adalah ada beberapa program lah. Contohnya untuk pada awal tahun ini biasanya Hari Leprosi Sedunia, Karnival Leprosi yang dijalankan setiap tahun di PKKN. Dan juga kita ada galeri-galeri di PKKN tu yang menunjukkan, menceritakan macam mana kehidupan pesakit leprosi ini.
Dan juga ialah PKKN ini popular dengan nursery yang ada lah. Nursery itu pun dia salah satu program rehabilitasi dan pencampuran antara pesakit-pesakit kusta dengan komuniti. Jadi perkara-perkara tersebut dia mengurangkan stigma lah. Tapi masih ada, saya akui. Tapi kita berjaya kurangkan stigma itu dalam kalangan masyarakat. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ramza dari Kelantan difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Ramza. Halo. Ya, Assalamualaikum Ramza. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap kepada kedua doktor? Silakan. Doktor Sharifah dan Doktor Hafizuddin. Silakan. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Masalah penyakit kusta ini, bolehkah diselesaikan secara sekaligus? Boleh dengan cara seperti COVID? Adakah penyelesaian? Adakah cakap dengan ubat? Dan sebab soalan yang beriulah isu kedua ialah sebab Rasulullah mengata likulul da'in dawat. Setiap penyakit tak ada ubat. Jadi ada ubat kusta, sebenarnya ada ubat kusta. Yang ketiga, bolehkah diwujud pusat kusta untuk merawati penyakit kusta seperti jantung? Boleh faham? Okey, terima kasih Ramza dari Kelantan. Tak tahulah siapa yang nak respon, Dr. Sharifah atau Dr. Hafizuddin. Soalan tadi? Soalan yang pertama tadi ialah arti kita dah sebut pun boleh diselesaikan secara melalui proses perubatan yang doktor sebut tadi lah. Tapi ialah dari segi pusat rawatan, apakah kita perlu mewujudkan satu pusat rawatan khusus untuk penyakit kusta? Saya kira mungkin dah ada sebenarnya kan. Jadi pusat rawatan kusta ni dijalankan macam saya sebutlah PKKN saja yang ada kat Malaysia ni. Sejak tahun 1926. Jadi selepas tahun 1994 penyakit pesakit kusta ni perawatan dia disperse kepada pejabat kesihatan. Maksudnya di perawatan itu di outpatient, bukan lagi kemasukan ke ward. Jadi kalau kita wujudkan balik pusat kawalan kusta ni, dia jadi macam kita kembali kepada belakang lah. Maksudnya kembali kuarantin semua. Jadi tak perlu ada pusat rawatan kusta yang baru. Cumanya pesakit-pesakit yang ada komplikasi dia akan terus masuk ke hospital lah, dirujuk kepada hospital untuk rawatan seterusnya. Jadi tak perlu ada pusat rawatan pesakit kusta yang baru. Tapi macam Dr. Hafizuddin sebut tadi, masih lagi ada bekas pesakit kusta yang ada di pusat tersebut. Ya, masih ada. Itu bekas pesakit kusta. Dia sudah tidak aktif kusta. Okay. Tapi sebab dia sudah berada di situ sekian lama, berpuluh tahun. Jadi kita terus menjaga dia lah. Kadang-kadang saya terfikir jugalah, saya pernah melawat beberapa tahun dulu lah di pusat kawalan tersebut. Aktiviti mereka seharian itu apa yang mereka lakukan, apa yang selain daripada ialah proses perubatan yang diberikan itu, apa lagi yang dilakukan dalam usaha untuk menaikkan semula semangat mereka, memberi mereka kekuatan dan sebagainya tu. Kehidupan harian dia kita boleh kata seperti orang normal. Cumanya ada yang sudah tua, ada yang muda lagi, ada yang anak-anak jaga. Jadi aktiviti utama mereka di PKKN ni kebanyakannya nursery lah. Tanam-tanaman, penjualan dan sebagainya. Dan kalau kita siapa-siapa pergi ke PKKN tu ada jualan pokok-pokok bunga tu memang passion kita lah tu. Jadi pagi macam biasa minum kopi, pergi balik rumah, meniaga nursery dan seterusnya. Macam biasa saja. Tapi penerimaan masyarakat terhadap golongan ini, apakah Dr. Hafizuddin melihat ada perubahan? Kalau kita bandingkan dulu, orang takut nak berhadapan dengan bekas-bekas pesakit kusta, mereka melihat dengan rasa bimbang dan sebagainya. Tapi apakah perasaan itu ataupun stigma itu masih wujud sebenarnya? Di komuniti sebenarnya sudah, saya boleh kata tak ada lah. Sebab komuniti pun datang masuk boleh keluar masuk lah. Dan patient pun keluar masuk juga. Kalau pergi pasar raya semua, dia akan keluar daripada PKKN juga. Jadi di kawasan PKKN tu sendiri, dalam tu memang stigma tu sangat kurang lah. Cumanya di komuniti ni masih ada lagi, luar daripada PKKN. Okey, Dr. Sharifah, pangkali ialah kalau kita lihat daripada perkembangan perubatan itu sendiri,
Apakah kita boleh menganggap bahawa negara kita berbanding dengan negara-negara yang lain, kita always in advance sebenarnya, dan kita always melihat looking forward sebenarnya untuk menjamin bahawa penyakit ini tidak akan menjadi satu penyakit yang membimbangkan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Doktor? Sebenarnya kita sudah mencapai tahap eliminasi kusta tu, yakni pesakit kurang daripada 1 dalam 10,000 tu sejak tahun 1994 lagi. Tapi kita masih lagi ada pesakit-pesakit baru, dan selalunya ini di kawasan kita panggil locality endemic. Jadi setengah tempat saja yang masih lagi ramai kita dapat detect kes-kes baru. Jadi ini selalu seperti Dr. Hafizuddin cakap tadi, dia di perkampungan orang asli dan juga dekat kawasan orang Penan di Sarawak. Tapi kalau kita tengok secara puratanya kat negara kita ni, kita memang sudah mencapai tahap eliminasi, tapi bukan sifar kusta. Jadi masih ada lagi yang kita boleh perbaiki. Cuma kesedaran tu kena lebih ada supaya kita boleh dapat kesan lebih awal dan berhentikan penyebaran. Mungkin bila you sebut tadi tentang penyebaran dan kesan peringkat awal itu sendiri, barangkali perlu jugalah, tadi pun kita sebut sepintas lalulah tanda-tanda awal bahawa seseorang itu disyaki mengidap penyakit kusta itu. Barangkali kita perlu perjelaskan di sini supaya mereka yang mungkin berkesempatan menonton Ruang Bicara malam ini mengetahui bahawa kesan-kesan itu mungkin ada di kalangan keluarga mereka, tetapi mereka tak ambil berat dan sebagainya. Mungkin boleh kita dapat satu penjelasan yang lebih jelas pada doktor dalam perkara ini. Jadi kalau pesakit-pesakit ni mempunyai lesi kulit, sebab penyakit kusta ni dia boleh menyerupai banyak penyakit kulit yang lain. Dia boleh menyerupai seperti eczema, psoriasis, penyakit-penyakit kulit yang kerap kita temui, kurap. Jadi kadang-kadang pesakit mungkin sudah pergi mengambil ubatan sendiri yang mereka beli di farmasi, mungkin sudah jumpa doktor yang merawat mereka tapi tidak sembuh. Jadi perlu buat rujukan ke bahagian dermatologi untuk kita sahkan. Terutamanya kalau lesi kulit tu sendiri, selain daripada tidak sembuh, dia juga ada hilang dera rasa. So sekiranya ada hilang dera rasa, itu salah satu lagi clue, tanda-tanda untuk kita suspek itu adalah leprosi. Sebab leprosi ni seperti saya cakap tadi, dia melibatkan urat saraf. Jadi kadang-kadang di lesi itu sendiri boleh rasa kebas, dan mereka juga boleh rasa kebas di bahagian tangan dan kaki. Okey, sesuatu yang menarik jugalah. Dikatakan bahawa hari Dr. Hafizuddin, sambutan Hari Kusta Sedunia bagi tahun 2024, tak tahulah mungkin bila yang akan disambut, dan apakah program-program yang telah pun disusun atau untuk memeriahkan lagi ataupun memberi impak dan kesan kepada Hari Kusta Sedunia ini. Hari Kusta. Produser kata tak apa, doktor jangan jawab sekarang kerana kita akan berehat berkali terakhir, dan kembali nanti mungkin doktor boleh perjelaskan tentang sambutan Hari Kusta Sedunia tahun 2024 ini. Jadi minum dululah, kita relax buat seketika, dan kita akan jumpa lagi selepas ini Ruang Bicara Bernama TV. Jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi tadi ada persoalan sebelum kita berehat yang saya lontarkan kepada tetamu kita Dr. Muhammad Hafizuddin. Tapi sebelum itu mungkin doktor juga ingin menjawab persoalan ketiga yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Kelantan tadi, Ramza. Silakan. Okey. Untuk mencapai eliminasi kusta ini memang kita sudah tercapai lah. 1 dalam 10,000 populasi, kurang daripada itu, dan kita mendapat status eliminasi daripada WHO lah. Cumanya untuk sifar kusta ni, macam saya terangkan pada awalnya, strategi plan strategi kusta 2021 sehingga 2030
itu plan dia adalah untuk zero kusta. Termasuk juga dalam plan WHO by 2030 harapnya kita boleh berjaya capai zero leprosi. Jadi untuk zero leprosi ni tak boleh sekadar ubat-ubatan. Dia kena bekerjasama antara bahagian perubatan dan juga bahagian kesihatan awam. Macam saya ceritakan tadi, kena ada active case detection, contohnya program LACA yang kita jalankan, program kesedaran bagi memberikan kesedaran apa tanda-tanda pesakit kusta, memberi pengetahuan dan juga menghapuskan stigma lah salah satunya. Jadi program imunisasi ni boleh berlaku sifar kusta ni, tapi memerlukan tanggungjawab daripada agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, NGO daripada komuniti, orang awam, pasien, ahli keluarga. Jadi memerlukan bantuan semua orang untuk mencapai zero leprosi ini. Boleh dijalankan. Boleh dilaksanakan sebenarnya. Okey, tadi kita sentuh tentang sambutan Hari Kusta Sedunia untuk tahun 2024 ini. Apa yang telah pun disusun atau sebenarnya tuan? So Hari Leprosi Sedunia ni selalunya dia disambut pada Ahad yang terakhir bulan Januari setiap tahun. So tahun ni 28 Januari lah. Dan tujuan Hari Kusta Sedunia ni dijalankan adalah untuk memberi kesedaran, memberi pengetahuan kepada masyarakat berkenaan dengan leprosi ni. Seperti yang kita faham, leprosi ini penyakit yang semakin dilupakan lah dalam kalangan masyarakat. Even dalam pengamal perubatan pun dah tak banyak jumpa pesakit leprosi ni. Jadi itulah diwujudkan Hari Kusta tu. Dan Hari Kusta Sedunia untuk tahun ni tema dia adalah Beat Leprosi ataupun Hentikan Leprosi. Sama macam tajuk kita pada malam ni lah. Dan program-program yang dijalankan ni di PKKN sendiri kita ada anjurkan Hari Leprosi Sedunia peringkat Pusat Kawalan Kusta Negara lah, yang akan dijalankan pada mungkin bulan 2 nanti. InsyaAllah. Okey. Satu lagi persoalan juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada tuan Dr. Hafizuddin lah. Ini berkaitan dengan Pusat Kusta Negara itu sendiri. Kalau tak silap saya lah, tahun lepas barangkali ianya akan diwartakan sebenarnya untuk dijadikan sebagai tapak warisan kebangsaan. Setakat ini apa kedudukannya berlaku? Apakah sudah diwartakan ataupun belum sebenarnya? Proses perwartaan ini dia memerlukan proses yang panjang. Jadi usaha ini telah dimulakan, kalau tak silap saya, sejak tahun 2015-16 lagi. Jabatan Warisan Negara dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan BKKN berusaha untuk mewartakan BKKN ini sebagai UNESCO Heritage Site lah. Jadi sejak tahun 2022-23 telah dijalankan dossier bagi mengumpulkan maklumat berkenaan dengan PKN untuk dijadikan kertas kerja dan dihantar kepada UNESCO. So proses kerja ni dia berjalan dalam masa 3 tahun lah. So projek ni akan habis 2026 dan seterusnya penghantaran kepada UNESCO untuk dinilai dan seterusnya lawatan daripada UNESCO lah. So dalam proses lagi. Okey, all the best. Ya, insyaAllah. Okey, kembali semula kepada Dr. Sharifah lah. Ini pun sempena dengan sambutan Hari Kusta Sedunia tahun 2024 nanti. Apa yang ingin apa yang Dr. harapkan sebenarnya, Dr. Sharifah? Apa yang anda harapkan sebenarnya daripada sambutan Hari Kusta Sedunia ini? Apa yang ingin anda capai yang mungkin menjadi satu imajinasi tetapi boleh direalitikan sebenarnya? Yang saya paling nak tekankan di sini, saya mahu rakyat semua tahu yang penyakit kusta ni boleh dirawat dan dia boleh sembuh. Jadi mereka yang risau, mereka mungkin menghadapi kusta, kena tampil ke hadapan supaya kita boleh sahkan sama ada mereka ada ke tidak. Jadi lagi satu, stigma ni perlu dikurangkan lah, supaya pesakit kusta yang memang sedia ada ni boleh hidup macam biasa dalam masyarakat. Dan kalau mereka yang ada berisiko tinggi mendapat kusta ni pun, dia tidak merasa takut untuk mendapatkan rawatan.
Jadi kalau kita dapat kesan awal, dapat buat rawatan awal, jadi komplikasi tu kita boleh kurangkan dan kita boleh capai lah zero leprosy seperti yang disarankan oleh WHO menjelang 2030. Bila Dr. Sharifah sebut tentang stigma, itu seolah-olah menjadi satu isu yang bukan mudah sebenarnya untuk diatasi. Kadang-kadang rasa takut, rasa bimbang dan sebagainya. Tetapi mungkin masanya sudah sampai di mana kementerian terlibat, termasuklah Kementerian Kesihatan sendiri, mungkin pusat rawatan sendiri untuk penyakit kusta ini mengambil langkah-langkah ke arah memberikan kesedaran yang lebih mendalam sebenarnya kepada rakyat jelata supaya menghadapi situasi ini dengan terbuka, menghadapi situasi ini dengan berani, supaya tidak lagi timbul stigma-stigma yang mungkin akan memberi akibat negatif sebenarnya kepada pesakit-pesakit penyakit kusta ini. Pandangan Tuan. Ya, sebab sekarang ni kita sudah ada rawatan yang efektif. Jadi bila pesakit mendapat rawatan ni, mereka tidak akan menjangkiti pesakit lain selepas mereka mulakan rawatan. Jadi sekiranya mereka tahu penyakit ni memang boleh sembuh, dan dengan mendapat rawatan kita boleh menghentikan penyebaran dan pesakit pun tidak boleh menjangkiti orang lain. Jadi saya rasa pengetahuan ni penting untuk mengelakkan stigma tu. Sebab sebelum ni kita ada enakmen kusta tu yang mengasingkan pesakit. Jadi stigma tu masih ada sebab orang semua akan cuba untuk elakkan pesakit ni disebabkan komplikasi dia tu sangat jelas. Penyakit pesakit nampak cacat. Jadi mereka semestinya takut mendapat penyakit itu sebab kecacatan tu memang sangat jelas. Jadi sekarang ni kalau kita dah rawat dan bila dah dapat rawatan, pesakit pun tidak jadi infektif, tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi sepatutnya ini pentinglah untuk diketahui oleh orang ramai. Bila Dr. Sharifah sebut tentang kecacatan, saya juga nak tahulah sebenarnya ialah kadang-kadang kita lihat mereka kehilangan jari, kadang-kadang kehilangan telinga dan sebagainya. Apa yang berlaku sebenarnya yang mungkin ramai nak tahulah? Puncanya kita tahulah penyakit kusta itu sendiri, tetapi kenapa berlakunya perkara-perkara seperti ini? Apa dari segi perubatan tu apa sebenarnya? Sebab bila penyakit tu tidak dirawat, jadi kuman tu membiak di area, dia suka dekat area yang hujung-hujung yang sedikit sujuk berbanding daripada sentral badan kita. Jadi pembiakan kuman di situ menyebabkan kerosakan tisu-tisu termasuk tulang. Jadi kita panggil dia bone resorption. Jadi jari-jari tu makin lama makin hancur dan diserap. Jadi dia jadi makin pendek dan akhirnya pesakit akan kehilangan jari-jari tangan dan jari kaki mereka. Dan sekiranya urat saraf yang diserang oleh kusta tu melibatkan urat saraf yang kontrol pergerakan mata kita, mata tidak boleh berkelip, jadi kita dapat ulcer dekat bahagian mata dan seterusnya boleh menyebabkan buta. Dan ianya juga boleh menyebabkan kematian. Kematian selalunya sekiranya pesakit mendapat komplikasi, kita panggil lepra reaction. Jadi kalau pesakit dapat reaction ni, dia punya immune sistem badan tu melawan penyakit kusta tu, dan mereka boleh mendapat radang pada bahagian hati, pada bahagian buah pinggang, dan seterusnya mereka boleh dapat septisemia, maknanya kuman tu boleh merebak ke seluruh badan dan memang mereka boleh meninggal dunia. Okey, mungkin ada lagi yang ingin ditambah oleh Dr. Hafizuddin sebenarnya dalam isu ini, Dok. Untuk melawan stigma ni lah. Stigma ni selalunya berlaku di luar daripada komuniti, luar daripada PKN lah. Dalam PKN ni saya dah tak berapa risau sangat sebab tak ada isu-isu tersebut. Jadi antara penambahbaikan yang kita buat untuk mengurangkan stigma ni, dulu kita mungkin jalankan program di peringkat hospital, dalam komuniti kecil, kejiranan semua lah. Dan sejak beberapa tahun ni, terutamanya beberapa tahun sebelum COVID, dijalankan karnival kusta yang involvement daripada semua orang, daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Warisan Negara,
NGO seperti MADRA dan juga komuniti setempat untuk memberikan penerangan berkenaan dengan pesakit kusta. Macam Dr. Sharifah terangkan tadi, mereka ni ada setengah tak tahu sudah ada ubatan yang efektif untuk merawat pesakit kusta dan sudah tidak merebak kepada luar. Jadi dengan program-program yang ada, melibatkan ramai lagi komuniti, hopefully pengetahuan ni diberitahu kepada semua lah. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Jadi mungkin ada lagi perkara-perkara yang ingin Dr. Sharifah dan juga Encik Dr. Hafizuddin yang ingin anda kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita bila kita bercakap tentang bersama hentikan kusta. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, yang pentingnya pesakit kena datang awal untuk pengesanan awal, dan sekiranya memang disahkan kusta, mereka perlu menyempurnakan rawatan. Sebab rawatan kusta ni dia panjang. Dia boleh 6 hingga 12 bulan. Jadi kena ikut arahan dan sempurnakan rawatan. Dan selepas tu kena ikut rawatan susulan, sebab rawatan susulan juga boleh makan masa bertahun. Kalau menerima rawatan awal, apakah kecacatan yang berlaku itu boleh dihindari sebenarnya? Ya. Kita boleh hentikan daripada kuman tu terus merebak dan menyerang lebih banyak urat saraf. Mungkin Dr. Hafizuddin, apa yang ingin anda sampaikan, harapan anda sendiri, seruan anda sendirilah kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya untuk menghadapi ataupun hentikan kusta ini, kerana ianya merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak sebenarnya, termasuklah rakyat jelata yang mungkin ingin memahami apa itu penyakit kusta dan bagaimana ingin mengatasinya, seperti apa yang disebut oleh Dr. Sharifah. Silakan. Harapan saya adalah bagi pesakit yang merasakan dia ada kusta ataupun ada kontak rapat pada kusta, datanglah kepada klinik kesihatan yang terdekat untuk pemeriksaan. Dan sekarang ni sudah banyak pusat rawatan yang dilatih untuk mengesan pesakit kusta ni. Dan apabila pesakit kusta itu sudah mulakan rawatan, harapnya keluarga tu dapat memberikan sokongan kepada pesakit dari segi perawatan, dari segi menghapuskan stigma, jangan ada lagi panas serong pada pesakit-pesakitnya. Dan seterusnya, bantuan daripada orang ramai ini dia akan membantu sikit sebanyak mengurangkan penyakit kusta di Malaysia. Jadi sebut tentang bantuan dari masyarakat, daripada orang ramai, selain daripada sokongan, apa lagi yang sebenarnya diperlukan oleh mangsa-mangsa penyakit kusta ini daripada masyarakat? Dari segi pesakit kusta itu sendiri, selepas 3 hari dia dah boleh menjalankan aktiviti macam biasa. Jadi tidak ada kekangan dari segi aktiviti luar lah, kecuali sokongan moral, sosial dia, kan, pemikiran dia. Sebab macam Dr. Sharifah katakan, penyakit kusta ini memerlukan perawatan yang panjang, sekurang-kurangnya 6 bulan, boleh sampai ke 18 bulan. Jadi untuk makan ubatan setiap hari ini dan setiap bulan ini memang memerlukan sokongan yang kuatlah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Hafizuddin. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Sharifah Ruzniza kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan saya mendapat gambaran yang jauh lebih jelas sebenarnya bila kita bercakap tentang penyakit kusta ini. Jadi peranan yang harus kita mainkan sebenarnya untuk membantu semua pihak yang terlibat, bukan saja daripada segi perubatan, tetapi yang penting adalah stigma yang kita sebut tadi, itu juga merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, kerana inilah sebenarnya yang boleh memberi kekuatan kepada mangsa-mangsa yang mengalami penyakit kusta ini, kerana mereka juga sebenarnya memerlukan support ataupun sokongan daripada semua pihak. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.